Ini 5 prinsip moral. 5 precept. Do not kill, do not steal, avoid sexual misconduct, false speech, penipuan, dan juga tak boleh minum arak, benda-benda yang memabukkan. Tuan-tuan dan puan, Islamik tak? Islamik? Sekarang dah biasa dengan Islamik kan? Islamik? Islamik. Bukankah agama kita tak boleh bagi kita membunuh jiwa yang tak berdosa? Jiwa yang tak bersalah? Yes. Tetapi bila kita nak faham agama lain, kita kena faham ikut cara mereka faham, bukannya cara kita faham. Kerana ada kalanya orang salah faham terhadap agama kita kerana mereka cuba fahami Islam ikut neraca mereka faham agama mereka sendiri. Apa maksud saya? Dalam agama Buddha, menghindari daripada membunuh bermaksud bukan kata tak boleh makan daging. Dia tengok dia ni aliran mana. Ada aliran mereka, nanti saya akan terangkan. Di sini maksudnya tak boleh membunuh. Contoh, nak makan ayam. Boleh tak penganut agama Buddha makan ayam? Boleh makan ikan tak? Boleh makan daging tak? Boleh. Tetapi dia tak boleh pergi pasar, tengok ayam tu masih hidup, saya nak ayam ini. Kalau ayam ni masih hidup, kamu pilih ayam tu dan lalu orang itu pergi bunuh ayam itu untuk kamu makan, itu tak boleh. Tetapi kalau kamu pergi pasar, pergi supermarket, ayam tu memang dah mati, kamu beli tak apa. Sebab dia dibunuh bukan kerana kamu yang suruh, tetapi memang telah dibunuh untuk makanan manusia. Itu cara mereka tafsir ya. Jangan kita tafsir ikut cara kita. Have to be fair. Okay? Itu maksud mereka. Sebab itu, bekas ketua SAMI mereka di Malaysia yang bernama Tan Sri Dr. K. Damanathan, saya harap saya eja, saya pronounce nama dia dengan tepat. Dia dah meninggal. Dalam bukunya yang bertajuk A Buddhist Vegetarian, adakah Buddhis ini pemakan sayur-sayuran sahaja? Kesimpulan, saya pergi kepada kesimpulan sebab buku nipis je. Dia kata, whosoever, sesiapa jua yang mengatakan penganut agama Buddha tak boleh makan daging dan hanya makan sayur-sayuran, maka minta dia datangkan buku mana, bab mana, muka surat berapa. Seperti dia sedang mengulang kaji surah Al-Baqarah surah kedua ayat 111. Qur hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Datangkanlah bukti-bukti kamu jikalau kamu orang yang benar. Dia kata tak ada. Agama Buddha tak kata tak boleh makan daging. Siapa yang cakap? Firdaus Wong? Ya, betul saya cakap. Saya ulang apa yang dia cakap. Bukan. Bukan begitu. Dan tuan-tuan dan puan nampak? Tak boleh berzina dan sebagainya, tak boleh minum arak. Ini best. Kawan saya, lepas saya memeluk Islam, mereka peli saya. No, you tak boleh minum arak dengan saya. Oh, dah masuk. Okey, tak apa. Kita bagi laluan untuk azan dan kita akan kembali selepas azan untuk kita sambung. Ingatkan saya ya. Cerita kawan saya. Yang ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, baik. Tadi kita berhenti kat mana? Kawan saya. 6 tahun pertama saya tak belajar sangat tentang Islam, apatah lagi perbandingan agama. Dulu saya sebagai penganut agama Buddha, saya pun tak faham sangat tentang agama Buddha, to be honest. Honestly, tak faham. Kerana nak baca kitab memang tak pernah. Jarang sekali lah. Majoriti Cina yang beragama Buddha, insya-Allah, majoriti mereka tak pernah baca kitab. Okey, sama juga macam saya dulu. Jadi mereka hanya amal apa yang Sami suruh, apa yang mak bapak suruh, itu je. Okey? Ini fakta. Ini fakta. Sebab itu bila saya kongsikan ajaran ini, melainkan mereka yang selalu pergi tokong, yang selalu pergi belajar, insya-Allah mereka faham. Tetapi majority in nutshell, saya bagi buku ini kepada seorang pelajar universiti di Kuantan. Dia baca, dia kata, this is something new for me. Dia Cina Buddhis pun, dia tak faham. So something new untuk dia.
So kawan saya, first dia tanya, dia sindir saya tak tahu nak jawab. Dia kata, you sekarang masuk Islam, tak boleh minum sama kita orang. Sebab apa dia sindir saya? Sebab dulu, sebelum Islam, saya lah kira macam Abang Long yang bawa dia orang pergi kelab. Abang Long, you ada Abang Long Fadil, ini Abang Long Wong. Kan? Saya lah bawa dia orang pergi kelab. So, memang dah biasa. Setakat minum arak tu tak ada, tak kisahlah tuan. Ini bukan bangga dengan minum arak dulu, bukan. Tapi nak cerita, sebab itu kalau saya buat camp remaja ataupun buat program bersama remaja, saya kata, you nak minum arak? Meh, tanya saya dulu. Aku bagi korang mabuk sekejap. Saya tak mau minum arak, brother. Saya tak bagi you minum arak, saya bagi you rasa macam mana mabuk. Lepas tu you fikir, you mau minum ke tak mau minum. Okay? So setakat bir-bir tu tak ada apa untuk saya dulu. Tu biasa dah. Okay? Tak kisahlah hari ini orang nak sendir, dia tak sedar diri. Dulu dia makan babi, dulu dia minum bir. Itu dulu. So what? Saya tak malu mengaku. Kalau jangan pantang ditanya. Jangan tanya saya. Lepas ni, brother nak tanya sikit. Babi tu sedap tak? Jawapan saya senang je. Kalau tak sedap, rasa-rasanya saya akan makan benda tu 22 tahun tak? Rasanya saya akan makan tak? Saya akan cakap terus terang. Bukan kerana saya musim makan, saya hari ini kata jijik. Tak. Sebab benda itu saya pernah makan dan saya kata dia antara daging paling sedap. Tak pernah rasa kan? Tak apa, minta kat syurga insya-Allah. Salah kan? Tak salah kan? Kat syurga boleh minta kan? Halal kan? Tuan-tuan perempuan fikir je. Kalau benda tu tak sedap, Allah nak haramkan ke? Kenapa Allah tak haramkan batu? Sebab senang saja, tak ada orang makan batu. Bila tak makan batu, kalau Allah kata haram makan batu, apa ujian kat situ? Tak ada ujian. Tapi bila Allah kata haram makan khinzir, sebab ramai orang makan khinzir dan dia sedap, barulah jadi haram. Supaya sebagai ujian. Zina, buat hubungan best tak? Best. Bila buat best, touch and go, smart tag, laju art, sekarang lagi laju RFID. Tak ada komitmen. Best. Tapi Allah kata haram. Tapi boleh buat bila kamu nikah jalan yang sah. Okey. So dia ujian je. So bila saya dah belajar, kawan saya jumpa saya lagi. Dia kata, tak boleh minum dengan kita orang. Saya kata, you agama apa? Saya Buddhis. You ke? Betul. Saya kata, you Buddhis pun tak boleh minum. Mana ada? Sebab saya dah belajar ni kan. Saya kata, you tahu tak agama you kata 5 precept. Do not kill, do not lie, do not steal, do not misuse sex, do not consume alcohol. Last part, do not consume alcohol. Dia jawab saya, alah tak apa, minum sikit-sikit tak ada mabuk tak apa. Saya kata, you punya ulama Master Xing Yan kata, seorang penganut agama Buddha tidak seharusnya mengambil walaupun setitis arak. Dia tak cakap minum sikit-sikit tak ada mabuk tak apa tau. Dia cakap walaupun setitis. So, boleh minum ke tak boleh minum? Tak boleh. Yang you pergi minum buat apa? Dia diam. Saya bukan nak buat ini untuk mendiamkan dia, tetapi cuma nak fahamkan dia bila dia sindir saya. Boleh faham di situ setakat ini? Alhamdulillah. Baik, kita lihat. Ini yang berlaku di Thailand pada tahun 2005. Sekumpulan Sami melakukan demonstrasi membantah sebuah syarikat Arab daripada disenaraikan di Bursa Saham Bangkok. Islamik tak tindakan mereka? Islamik kan? Kat Malaysia pula, kita ada Muslim yang menjadi ahli pengarah, ahli lembaga pengarah sebuah syarikat Arab dan pemilik syarikat Arab. Siapa lagi Islamik? Sami Buddha ke dia? Saya tak sebut nama. Saya cuma sebut ada Muslim yang menjadi ahli lembaga pengarah. Saya tak tahu dia ada title haji ke tidak. Saya tak peduli dia Tan Sri, dia Datuk Sri, dia Tun. Benda haram, haram. Clear cut. Mungkar dan nakir dalam kubur tak tanya, halo, awak ada gelaran apa? Saya Tan Sri dulu. Tan Sri pun kena mati. Tan Sri pun kena soal. Benda dah haram, tak apa. You enjoy kat dunia. You dapat income haram, you enjoy kat dunia. Mungkar dan nakir, tak ada bias punya. You Tan Sri ke, you Datuk Sri ke, you apa ke, you Raja ke, you siapa ke, I don't care. Barangkali orang yang sedang sapu lantai kat luar, yang kita pandang jijik, dia punya kesudahan di dalam kubur itu lebih senang berbanding dengan yang ada gelaran dengan jawatan. Haram is haram. Ini lagi Islamik.
minta maaf yang tak kenal saya kata, oi, lantang betul dia bercakap. Well, saya macam tu. Kita kalau nak berdakwah tuan-tuan dan puan-puan, takut nak bercakap, duduk rumah diam-diam, tak boleh cakap. Tapi kalau nak berdakwah, kita bukan nak cari redha manusia, kita nak cari redha Allah supaya masyarakat sedar, supaya masyarakat kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu harapan kita. Bukan menjadikan manusia taksub dan fanatik kepada diri kita. Kita hanya boleh fanatik kepada Allah, kita boleh taklid buta kepada Nabi, tetapi kepada manusia tak ada yang maksum. InsyaAllah. Allah